A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa ta'sir karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul tsalitsu fi adabil kasbi wal ma'ashi. Al-babul tsalitsu, bab yang ketiga, fi pada menyatakan adabil kasbi, adab-adab bekerja, berusaha, wal ma'ashi, dan menghasilkan kehidupan. Wal ma'ashi itu kehidupan. Dan di dalamnya itu ada 5 fasal. Jadi kita ada perkataan bab dan ada di perkataan fasal. Jadi bab ni induk dia. Bawah pada bab tu ada fasal. Jadi bab yang ketiga, fasal yang utama. Mana fasal kecil daripada bab. Okey. Jadi al-faslul awwalu fi fadilatil kasb. Fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan bekerja, berusaha. Jadi dengan kata langsung maknanya Islam menggalakkan umatnya supaya bekerja, rajin bekerja. Rezeki Allah yang menentukan, tapi kita kena bekerja dalam arti kata berusaha dan berikhtiar. Yang menentukan dia Allah. Jadi dalam bekerja ni ada kelebihan dia. Dia panggil rezeki itu, rezeki ni rezeki mengalir nama dia. Kalau kacau waktu masuk dalam pertanian, bukan hari ni buat, hari ni dapat duit, tidak. Itu dipanggil rezeki mengalir. Maknanya kita tanam hari ni, tunggu je lah, bersihkan, lalu sampai masanya pokok itu dia akan berbuah. Dan berbuah, tentulah menghasilkan rezeki kita pula di situ. Itulah mana rezeki mengalir. Pokok getah, pokok sawit, pokok gaharu dan lain-lain. Ini kenalah berusaha. Telah datang pada menyatakan kelebihan berusaha beberapa ayat Al-Quran. Mana terdapat dalam Al-Quran beberapa ayat yang menjelaskan tentang kelebihan berusaha. Dan juga terdapat dalam hadis Nabi dan terdapat dalam perkataan sahabat, tabi'in dan lainnya radhiyallahu anhum. Jadi penjelasan kelebihan tentang berusaha ni ada disebut dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam perkataan sahabat, tabi'in dan lain-lain. Adapun ayat Quran, iaitu firman Allah Ta'ala surah An-Naba ayat yang ke-11, iaitu amma yatasaalun makalih. Di tengah-tengah tu ada ayat bunyi wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan an-nahara, siang hari, ma'asha, tempat berusaha untuk kehidupan kita. Jadi ma'asha tu ialah isim makan daripada asya ya'ishu, aishan, ashin. Jadi maknanya memang Allah Ta'ala jadikan ada malam dan ada siang. Siang ni untuk berusaha mencari rezeki. Malam ni lebih kepada beribadat. Itulah. Jadi siang bekerja, malam beribadat. Tapi walaupun bekerja siang, ibadat tu terus jalan buat. Tapi malam ni kita tak sudah, mana tumpuan kita lebihlah kepada beribadat. Sama ada ibadat sunat atau ibadat wajib.
Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 10. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Ma'aish itu jamak dia. Wa ja'alna lakum, dan kami jadikan. Ma'aisha itu maf'ul bih dia. Lakum fiha, jadi kami jadikan tempat mencari usaha tadi dan kamu, bagi kamu di dalamnya. Qalilan ma tashkurun, qalilan padahal sedikit sangat kamu yang bersyukur. Kita semua nak bekerja, mencari rezeki kan. Orang Tuhan kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat orang yang bersyukur. Orang mencari rezeki ini memang hari-hari lah, tapi yang bersyukur itu sedikit sangat. Allah yang menjelaskan. Jadi maknanya ramai sangat orang yang tidak bersyukur. Pada dalam ayat wa qalilan min ibadiyash syakurun, ya. Orang sangat bersyukur yang bersyukur. Okey, jadi yang soal tengah tu fiha ma'aisha, tempat berusaha mencari rezeki dalam kehidupan kita. Dalam Al-Baqarah 198, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junah, tidaklah menjadi dosa kepada kamu bahawa kamu mencari, berusaha fadlan min rabbikum, anugerah itu. Jadi mana bekerja ni tidaklah menjadi satu kesalahan. Laisa lakum junah, tidaklah menjadi satu kesalahan. An tahu bahawa kamu mencari. Tahu itu mencari fadlan, anugerah, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Jadi tidak menjadi satu kesalahan. Jadi ada lagi banyak ayat-ayat yang seumpama macam ni yang menyatakan mana kita kena bekerja dan memang ada kelebihan dia daripada Allah SWT. Adapun hadis Nabi SAW, maka iaitu sabda Nabi, minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiru anha, la yukaffiru illa al-hammu fi talabil ma'isyah. Setengah daripada dosa itu iaitu dosa yang tiada menghapuskan akan dia melainkan kedukaan dan kesusahan di dalam menuntut kehidupan. Jadi dalam hidup ni kita ada perasaan susah, ada perasaan menuntut kehidupan itu susah juga. Jadi kesusahan kita dalam bekerja ni tadi, itu satu pada kaedah cara Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita. Jadi setengah daripada dosa itu tidak, setengah daripada dosa itu ialah dosa-dosa yang tidak diampunkan melainkan dengan kedukaan, kedukaan fi talabil ma'isyah, di dalam menuntut kehidupan. Jadi maknanya menuntut kehidupan ni, tengoklah keadaan. Ada orang tu senang, tapi ada orang tu susah sangat. Macam dulu-dulu dulu-dulu orang nak menanggung anak dia makan, pergi masuk hutan cari dama. Dapat dama tu bawa ikut dia buat ambung di belakang, ambung nama dia. Kemudian bawa lah keluar, jual lah dama. Masa dulu dama memang punca rezeki lah. Hari ini dah tak dengar ada orang mengeluarkan dama, sebab alat nak bakar tu dah banyak. Orang pergi masuk hutan mencari yang nak buat kerusi rotan. Rotan dia pernah manau kan, manau kan. Jadi pergi masuk hutan cari pokok manau yang tua-tua dah tu, diikat dah sampai 20-30 batang, dikandal lah tu, bukan gengan tu lah, besar-besar lengan ni, 20-30 batang. Yang handal tu sampai 30 batang. Diubur latar bawah tu apa ni, macam bantal kan, kamu baik dia tak sakit bau lah. Lepas tu bau belah kiri ni pula ada pula satu lagi, saya rotan juga
diletakkan begini bawah mana tu, itu dia mampu sikit. Seolah-olah kita dua-dua bau tu sedang berfungsi. Kalau sebenarnya ya, sini sebelah lah kan. Nak jadi seimbang, ada satu pula kayu di sebelah ni. Letak bawah tu, dia tarik ke sini. Jadi sini pun ada sikit, sini pun ada sikit. Putih putih. Kadang orang dulu pasal kerja kuat tu ada kena sampai keluar jubur. Tak keluar jubur. Tak tahu. Kena buasir. Pasal boleh kerja berat tu kan, boleh jadi buasir. Itulah. Tapi kesabaran dia menanggung kesusahan mencari rezeki tadi juga satu daripada kaedah cara Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa hamba. Jadi mana bekerja lah. Zaman dulu memang kalau cari duit ni memanglah sulit sikit. Hari ini mudah sikit, tapi sulit juga lah. Okey. Dan lagi sabda Nabi SAW, at-tajiru as-saduqu yuhsyaru yaumul qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada. Saudagar yang benar itu dihimpunkan di padang mahsyar besok dengan orang siddiqin dan syuhada. Jadi kalau siddiqin tentulah orang baik, syuhada pun tentulah orang baik. Jadi siapa ni pun tu at-tajir, saudagar, peniaga. Tapi peniaga bukan peniaga mana, as-saduq, yang benar. Himpun yang benar. Maknanya kalau orang meniaga ni dia jujur, benar dan sebagainya kan, tidak ada unsur-unsur penipuan, dia pula taat kepada Allah Ta'ala, memang hidupnya baik. Sebab usaha tajir ni cukup besar. Maklumlah, mendekatkan makanan ke keperluan manusia yang jauh kepada masyarakat setempat. Benda tu jauh dia ambil. Jadi kalau kita orang nak pergi beli jauh kelompok lah. Tapi peniaga tadi dia order banyak-banyak. Itu maknanya mendekatkan barang-barang yang jauh supaya memudahkan pembeli. Dia ambillah sedikit keuntungan sebagai upah dan sewa itu sewa ni sebagainya lah. Inilah maknanya tajir yang saduq. Maknanya jangan ada penipuan di dalam. Jangan kurang timbangan, jangan itu, jangan ni. Kalau boleh biar kalau timbang tu 1 kilo, biar lebih-lebih setengah 50 gram sikit lebih kata tak apa. Tujuannya biar betul-betul melebihi sukatan, melebihi timbangan. Walaupun nampak kita rugi, kalau seorang dapat 50 gram, 10 orang dah ada 500 gram. Kan? 50 gram dah berapa tu? 1 kilo, setengah kilo kan? Rugi lah tu. Jadi tak, walaupun nampak hilang, tapi sebenarnya itulah dia barakah, berkat perniagaan tadi. Karena dia tak puasan, tengok cukup tahun, kira-kira untung pula. Kalau ikut barang yang jual tadi dah, tapi ikut tak dicas guna kan. Pasal modal kita beli bukan besar sangat. Modal tu rahsia peniaga kan. Kalau dia kurang sikit pun masih lagi di bawah keuntungan. Sebab orang peniaga ni dekat barang tu, dekat benda dia jual tu dah ada harga modal kan. Dia dengan tanda huruf dia. Saya lupa dah ada perkataan dulu. Kembali ke apa? Kembali. K-E-M B-A-L-I. Boleh kembali. 9 huruf. K 1, E 2, M 3, B 4, A kembali 7 kan? Dia 9. Carilah satu perkataan yang 9 huruf dan dia semua perkataan huruf tu lain-lain. Kata macam kembali ni kan, katalah harga dia kita beli RM10. Jadi yang satu tu K, yang ke-10 tu katalah M. Jadi
KM. Kita agak harga kan. Ini KM. Jadi bila KM kita lah RM10. Kita seorang tahu tu. Aku beli dia tak tahu. Jadi kita jual harga dia kita lah RM16. Orang tu tahu lah, kalau cik ini yang dapat 13 kan ini. Pandang tu kita beli 10. Macam ni lah. Tambah RM1 lah tu saya. 14 lah. Boleh tu. Kita dah dapat RM1 tu. Kalau tak untung langsung, orang pula dia itu pelopot. Ni tak tawar sikit pun tak boleh kan. Jadi kita kena. Ada kedai-kedai macam kedai hardware kadang-kadang harga tu dekat barang tu katalah RM15. Dia tu berat dulu. Tapi jual tu ni baru ambil angkat 13. Orang tu tak tahu apa. Ini pun satu keadaan untuk mengaruhi pembeli. Besok dia tak tahulah kan, tu hal dia lah. Dan kita ni orang niaga ni kenalah jujur. Benar tu maknanya jujur. Jangan ada unsur-unsur penipuan. Kalau ada tu dia panggil fujar seorang dengan. Fujar tu mana daripada fajir. Jadi habislah itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, man talaba dunya halalan wa ta'affufan anil mas'alah wa sa'yan ala ayyihi wa ta'attufan ala jarihi laqiyallaha wa al qamari lailatul badri. Barang siapa yang menuntut akan dunia kena harta yang halal. Maknanya menuntut tu bekerjalah, mencari harta yang halal. Dan wa ta'affufan anil masalah, dan memelihara daripada meminta-minta kepada orang. Wasa'yan ala ayali, dan berusaha untuk belanja keluarganya. Wa ta'attufan ala jarihi, dan kerana mengasihi akan orang yang sekampung dengan dia. Nescaya lihat Allah, dia akan menemui Allah Ta'ala. Wa wajhu, dan mukanya kal qamar, seperti bulan lailatul badri, malam badar. Badar ni ialah bulan penuh kan. Lailatul badri, bulan penuh. 14, 15, 16 tu bulan penuh lah. Jadi muka dia bercahaya-cahaya lah kan. Siapa tu? Orang yang mencari rezeki yang halal di dunia ini. Bukan mencari dunia, mencari rezeki yang halal di dunia ini. Dan memelihara atau daripada menjaga diri daripada tak nak minta tolong dekat orang. Kita mesti usaha dengan tulang patkan kita. Kemudian berusaha untuk belanja keluarga dia dan kasih sayang kepada jiran sekampung. Nescaya akhirat besok dibangkitkan Allah Ta'ala, mukanya macam bulan purnama 14. Maknanya tak adalah macam apa yang kalau sokat apa ni? Yang suka dalam muka yang poluso lah. Nama lah ni. Ingat tak? Kan ada suka-suka. Kalau faham, kepala untuk. 9 kepala maskot. Alah, itu payah kan? Maskot. Tak adalah macam maskot. Muka kita macam muka orang, lepas tu berseri-seri. Langkah cepat. Jadi siapa yang ni? Orang yang berusaha dalam dunia ni mencari rezeki yang halal, elakkan diri daripada meminta-minta, berusaha untuk nafkah keluarga dia, dan mungkin membantu jiran tetangga dia. Inilah yang terbaik. Okay. Adapun asar, iaitu perkataan sahabat, tabi'in atau lain-lain, maka itu kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya yastaghni bil kasbil halali anil faqri. Hai anakku, tuntut olehmu kaya dengan berusaha yang halal supaya terpelihara daripada fakir. Fa innahu maftaqara ahadun qat illa asabahu thalath khisalin. Kerana bahawasanya tiada apa-apa
seorang yang sekali-kali, tiada apa-apa seorang sekali-kali, melainkan mengenai akan dia itu oleh 3 perkara. Kalau kita apa, memanglah macam-macam penyakit. Yang pertama, lembut dalam agamanya itu, yakni dhaif agamanya. Lembut dalam agamanya itu, yakni dhaif agamanya. Yang kedua, dhaif dalam akalnya, kurang akal. Yang ketiga, hilang maruahnya, yakni hilang malunya. Dan yang lebih besar daripada ketiga ini, iaitu meringan-ringankan manusia dengan dia, yakni menghinakan oleh manusia akan dia. Jadi artinya bila kita apa-apa, 3 perkara ni kemungkinan berlaku pada kita. Kalau kita tidak ada ilmu, okey ni bagus, apa ni bagus. Tapi kalau kita tidak ada tauhid, kita tak mana, fiqh kita tak mana, tasawuf tak mana, 3 perkara ni akan muncul dalam hidup kita. Agama kita lemah. Kan ada kita tengah tu kepapak ni hampir kepada kekufuran, kan? Tapi kalau dia ada pengetahuan, lebih baik pula. Kalau tak ada, lebih akui kepada kekufuran. Sebab tu dia kata agama ni dia lemah. Kemudian akalnya pendek, kurang akal, lemah. Hilang maruah, yakni hilang malunya. Dia tak minta sini pun dia tak malu. Yang teruk sekali, dia meringan-ringankan manusia dengan dia. Mana manusia menganggap dia ni ini. Mana persepsi masyarakat, orang yang lemah, dhaif ni, orang apa ni, hina. Itu lagi lemah. Agama pula tak ada. Dia apa pula. Memanglah hidup dia dalam masyarakat tu memang hina. Itu ialah. Tapi kalau dia seorang yang betul, bagaikan mulia pula, orang kaya pula segan dengan dia. Kata Umar Al-Khattab, la yaqudu ahadukum an talabir rizq wa yaqulu Allahumma arzuqni faqad alimtum anna samaa la tumtiru dhahaban wa la yaqulu ahadukum, seseorang itu janganlah duduk daripada menuntut rezeki. Jangan duduk, janganlah duduk diam, ya tak berkojo. Dan berkata ia, hai Tuanku, beri olehmu akan aku. Minta kata Tuhan, tapi tak berkojo. Maka sesungguhnya telah kamu ketahui bahawasanya langit itu tidak mengujankan emas atau perak. Kan? Umar kata, jangan duduk ya, tak berkojo. Kau bercakap, ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Kamu tahu langit tak menurunkan omeh, kan? Nak omeh, kalau cari omeh, gali. Itu tak boleh. Biarlah sampai mati, kan? Kat tengah nunggu. Itu maknanya, nakkan Rasulullah Ta'ala ni bukan dia datang menggorek, bukan yang fikir datang layang, tak. Kita kena berusaha. Umar tegah orang duduk tak pergi rezeki. Itulah. Tapi lainlah kalau dalam tasawuf ni pula, kalau kita dah sampai pula makam tajrid namakan, itu tak boleh pula bekerja. Jadi kebanyakan kita ni semua duduk di dalam makam asbab. Maknanya kojo beramal. Kalau makam tajrid, dia boleh beramal saja. Dia tak boleh turun padang nak motong ke, ambil sawit ke, tak boleh. Pasal dia dah dijamin oleh Allah Ta'ala. Itu pula. Wasu'ila Ibrahimu bin Adham anit tajiris saduq ahwa ahabbu ilaika am al-mutafarrihu lil ibadah. Qala at-tajirus saduq ahabbu ilayya li'annahu fi jihadin ya'tihi syaitanu min tariqil mikyal wal mizan wa min qibalil akhzi wal aqta'i fayujahidu. Ibrahim bin Adham telah ditanya tentang
peniaga yang benar. Tajir as-saduq. Ahwa ahabu ilaika am al-mutafarriu lil ibadah. Adakah dia lebih kasih kepada engkau atau orang yang melapangkan masa untuk ibadat? Ada dua kita hendak ibadat. Mana kau yang paling suka? Peniaga yang benar ni atau orang yang tak bekerja berniaga tapi dia beribadat? Jawab dari si Ibrahim, at-tajirus saduq, peniaga yang benar. Ahabbu ilayya, lebih kasih ia kepadaku. Maknanya Ibn Adam kata peniaga yang benar ini dia lebih suka pada orang daripada orang yang melapangkan masa beribadat, tak bekerja mencari rezeki. Tak boleh. Kita mesti mencari rezeki. Kenapa pula dia kata tajir saduq lebih baik, lebih disuka kepada dia? Li'annahu, kerana bahawasanya fi jihadin, orang tajir saduq ini berada di dalam keadaan jihad. Jihad apa? Ya'tihi syaitan, syaitan datang kepada dia min tariqil mikyali wal mizan, daripada sudut mikyal, sukatan, wal mizan, dan timbangan. Sukatan dan timbangan. Jadi orang berniaga ni ada yang jenis ditimbang, mizan, ada yang jenis disukat. Macam kita beli tali kan, beli pipe. Biasa kalau beli pipe ni disukat. Berapa panjang nak beli ni? 20 meter, betul kan? Itu mikyal. Kalau mizan ni pakai dacing. Jadi bila datang syaitan tu, janganlah ikut pernah sukatannya buku tu. Pendeklah dalam 3 inci. Pendeklah 2 inci. Mizan tu jangan tempat-tempat mana buang-buang sikit. Dia berpasan ke dah. Dia pun pandang daripada sebelahnya, tak nampak dia yang apa, yang betul-betul tu, kata syaitan itu. Jadi kemudian wa min qibalil akhzi wal ata, dan daripada sudut mengambil dan memberi. Wa yujahidu, dan dia berjihad. Dia tak akan ambil, dia tidak akan beri, tapi mestilah ikut betul-betul. Bizian dengan mikyal. Okey. Inilah peniaga yang baik-baik. Jadi kalau peniaga di sini, dia itu sebab dia tak rugi pasal barakah dalam perniagaan dia. Dia ikut syariat Allah Ta'ala. Selain daripada itu, dia pula ijab kabul kan. Saya jual barang ni, saya beli. Baiklah. Jadi peniaga yang ingat. Kadang-kadang peniaga dia tak ingat ijab kabul. Dia ambil, yang penting orang tunggu duit tu dia untuk akam kan. Itu dia berdiam. Jadi pembeli pula cakap, saya beli kan, saya jual. Lupa dia. Dia lupa, dia yang ingat duit kan. Itulah. Inilah mana kata Ibrahim, peniaga yang benar lebih baik daripada orang duduk berselo berfikir. Itulah tahap lah kan. Kalau tajrid tak ada. Kalau kita ni kebanyakan orang ni semua makam asbab bodoh. Dan terjemah dia, ditanya orang akan Ibrahim bin Adham daripada saudagar yang benar, adakah ia lebih kasih kepada kamu atau orang yang memberikan perhatian sepenuhnya kepada berbuat ibadat? Maka dia berkata, saudagar yang benar itu terlebih kasih kepada aku daripada orang yang melapangkan masa beribadat, kerana bahawasanya adalah ia di dalam perang sabilillah. Dengan siapa tu? Dengan syaitan. Dengan siapa lagi? Dengan nafsu dia. Itu dari segi timbangan. Dia nafsu pun tamak kan. Dia nak untung lebih, kita kena untung. Jadi kalau kita nak cepat untung, kita mestilah cari jalan. Jual sikit, duit banyak. Mendatangkan dia oleh syaitan daripada jalan menggantang. Menggantang kan? Iaitu menyekat. Zaman dulu kalau beli baris segantang tu, dia tak ada turun timbang lah 4 kilo, tak ada. Ada alat penyekat daripada tembaga.
Kan? Kalau anda tengok film itu yang Alibaba. Alibaba punya lagu. Alibaba ya. Orang tu minjam penyukat gantang apa itu dia buka mah tu kan. Dia hantar pulang terima kasih. Tengok kan. Duit tu. Kan? Jadi orang tu pakai gantang. Dan mizan dan menimbang. Okey. Dan daripada pihak mengambil dan memberi, maka memerang ia akan dia. Jadi gunakan perkataan memerang. Kalau memerang ni sebenarnya jadi binatang orang kan. Wajah nak ikan tu memerang. Ni pun memerang mana? Jadi dikata maka berjihad dia akan dia. Macam tu kan? Kata fayjahidu, maka berjihad dia akan mengaruh syaitan tadi, dia lawan. Itulah makna dia. Ini susah juga lah. Okay. Tapi insyaAllah kalau kita ikut gaya macam ni, memanglah untung sangat. Dalam pada tu kan kita ingat pula kalau kita bagi lebih dari sikit, kita ingat dia sedekah. Nah, tak betul pasal apa? Duit dah dapat, lepas tu pahala dapat, dah barakah pula kan? Aduh. Itulah. Kita dah suka dah sekilo. Kita ambil pula seganggam ni, dia ada 100 gram lagi. Orang semandang ni dia. Lebih boleh kita dia kan. Orang tu lain kali, asal dia nak beli barang, dia tak beli pada yang lain lah. Dia tu memang dia pun cakap ada orang lah. Dah ramai orang datang mereka tu semua kata. Jadi bila datang orang ramai, mana jualan banyak. Bila banyak jualan, untung pun banyak lah kan. Itulah masalah. Okey. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa khalaful Hasan al-Basri fi hadha fa yara anna al-'abida afdalu. Tapi Hasan Basri dia menyalahi pendapat Ibrahim bin Adham. Dia kata oleh Hasan Basri dalam masa ni, maka melihat dia akan bahawa orang yang berbuat ibadat itu lebih afdal daripada berbuat dosa. Pasal Hasan Basri ini dia dah pada tahap tinggi dalam ilmu tasawuf. Jadi dia bercakap atas dasar maqam dia. Itulah. Ibrahim Adham ni mungkin dia baru kan. Itulah. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah, fa in qulta waqad qala sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa kun min tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini berbincanglah. Maka jika engkau kata maka Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW telah berkata, ma uhiya ilayya, tidak diwahyukan kepadaku, an ajma'al mala, bahawa aku menghimpunkan harta, wa kun minat tajirin, dan jadilah kamu daripada para peniaga. Tak ada diwahyukan kumpul harta dan jadilah orang peniaga. Walakin uhiya ilayya, tapi telah diwahyukan kepadaku, an, bahawa sabbih bihamdi rabbika, naklah kamu bertasbih dengan memuji Tuhan kau. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu di kalangan orang yang banyak sujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka, dan abdikanlah diri kamu kepada Allah kau, kepada Tuhan kau, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepada kau oleh keyakinan. Jadi soal-soal menjadi peniaga, mengumpulkan banyak, ini tak pernah diwahyukan Allah Ta'ala kepada aku. Tapi yang diwahyukan aku supaya bertasbih, dan jadi orang yang banyak sujud kepada Allah. Dan hendaklah kamu abdikan diri kepada Tuhan kau hingga betul-betul datang keyakinan. Itu yang disuruh Allah Ta'ala. Ini cakap Nabi ini seolah-olah ada persamaan dengan Hasan Basri. Itulah. Itulah tadi tengok lopak lah kan. Maka jika engkau kata sesungguhnya Rasulullah SAW telah diwahyukan kepada aku,
tiada diwahyukan kepadaku bahwa aku himpunkan akan harta dan jadikan diri kamu itu daripada orang saudagar yang berniaga. Tapi diwahyukan kepadaku bahwa ucap olehmu tasbih dengan memujikan Tuhan kamu. Jangan dan jadikan diri kamu itu daripada orang yang sujud akan Tuhan kamu dan sembah olehmu akan Tuhan kamu dengan berbuat ibadat akan Tuhan kamu hingga datang akan dikau mati yang yakin datang. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin itu mana? Mati. Maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Tuhan kamu hingga datang kepada engkau kematian. Hingga kematian mendatangkan engkau. Itu makna yakin di sini. Okey. Orang ajaran sesat pun ayat ini pakai dah. Orang yang sesat tidak tahu dia kita ni adalah satu juzuk daripada Tuhan, daripada Allah, kata kan? Jadi bila kita dah belajar ilmu sesat tadi, kaji diri, rupanya kita ni adalah sebahagian daripada Allah. Bila kita dah kenal yang kita ni adalah sebahagian daripada Allah, jadi kita ni bukan Allah tapi macam Allah. Dia katalah nahnu juz'un min Allah. Kita adalah satu juzuk daripada Allah. Itu pahaman orang yang salah dah. Jadi bila kita dah sedar yang kita ni adalah satu sebahagian daripada Tuhan, maka kita tak perlu yakin. Jadi naklah kamu abdikan diri kamu Tuhan pada Tuhan kamu hingga datang waktu yakin. Yakin mana kita tahu yang kita ni we are part of God. Cukup. Bila kita dah sedar ni we are part of God, lepas tu tak perlu lagi sembahyang. Kau nak sembahyang lah. Kita dah pasal kau belum kenal lagi kau lagi. Tapi orang nak kenal lagi dia tak perlu lagi sembahyang. Itulah ilmu salah. Ini ayat yang digunakan. Ilmu ni ilmu kaji diri. Bahaya kan? Okey, ukur yakin namanya. Kalau yakin dalam ni dalam Quran dia kata matilah. Yakin ni mana boleh kita maknakan kita nak lebih sehingga kita mencapai tahap keyakinan kita bukan ilmu yakin. Betul tak? Naklah sampai kepada ainul yakin. Naklah sampai kepada haqqul yakin. Naklah sampai kepada kamalul yakin. Itu patutlah. Itu kalau yang menterjemah tu ahli sufi, dia approach dia lain. Tapi kalau terjemah tu orang ahli fiqh, orang ahli tauhid lain. Jadi benda sama dia. Itulah. Okey. Jadi soal Allah suruh kerja cik rezeki tak. Tapi Tuhan kerja cuma Allah kata waja'alna nahara ma'asya. Jadikan siang tu untuk kamu bekerja untuk rezeki. Kerjalah baik patut. Jangan suruh kerja itu pula melalaikan kamu. Kan? Ada Quran ya. Alhaakumut takatsur. Kan? Janganlah kamu biarkan diri kamu itu dilalaikan oleh membanyak-banyakkan harta. Atau ya ayyuhallazina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta kamu dan anak kamu itu boleh melalaikan kamu daripada ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Orang yang melakukan seperti itu dia termasuk di dalam kalangan orang yang rugi. Saya masalah kan? Jadi semua Quran baca ni. Jadi boleh tapi janganlah dijagalah. Adres Allah Taala kata apa kerja orang. Tapi dia jagalah. Pada kan? Kerjalah. Jadi bila kita tahu dah maksud Quran kita berfikirlah sendiri. Kerjalah. Kita jagalah. Makanlah, kita jagalah. Tu kan. Kau perlu masyarakat wala tersibuk. Itulah kaedah dia lah. Janganlah kata bila boleh tu hantam saja kan? Tak boleh. Dia ada had-had. Wa qila li Salman al-Farisi, dan dikatakan bagi Salman Farisi Ausina itu maknanya berilah wasiat kepada aku, kepada kami ni. Jadi ada sekumpulan lelaki datang kepada Salman, wahai Salman, kau berilah aku wasiat kepada kami ni supaya aku dapat amalkan selepas engkau tak ada besok. Faqala, jawab Salman, man istata'a minkum an yamuta hajjan
aw ghaziyan aw amiran limasjidi rabbi falyaf'al. Itu suruhan. Faqala man istata'a minkum, orang yang mampu di kalangan kamu, antamu ayyamuta, bahwa ia mati, padahal ia mati padahal ia berbuat haji, aw ghaziyan, atau lepas perang sabil, aw amiran, atau membuat umrah, limasjidi rabbi, bagi masjid Tuhannya, Mekah lah gitu kan, fal ya'mal, hendaklah dia buat. Wala yamutu ahadukum tajiran wala kha'inan, janganlah kamu mati dalam keadaan sebagai seorang peniaga, dan mati dalam keadaan orang yang khianat. Apa arti khianat ni? Orang yang tidak menunaikan kewajibannya, orang yang tidak melaksanakan amanah Allah kepada dia. Itu khainan lah tu. Jadi jangan kamu sampai mati sebagai seorang peniaga atau orang yang khianat. Nampak kan? Jadi maknanya tajir ni kalau tak ada ilmu, lebih untuk jadi hancur tu senang. Begitu juga khainan. Khainan ni jangan mati kamu dalam keadaan khianat. Ini kita ni memang ni lah yang banyak. Walaupun kita bukan tokek, mati sebagai tokek, tapi mati dalam khianat. Pasal kita banyak sangat telah khianat lawan apa? Amanah. Amanah kan? Kita banyak sekali tidak melaksanakan amanah Allah Ta'ala. Nampak tak? Tuhan telah beramanah kita, lelaki begitu banyak amanah Tuhan bagi kita, tapi kita tak tunaikan amanah. Terutama jasmani kita, kan? Jasmani ini adalah jasad atau jasmani yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kita. Seolah Allah Ta'ala kata, wahai rohani dalam ni kan, kau jagalah kau punya jasmani itu dulu. Itu amanah Tuhan kita. Jangan gunakan semua anggota badan ini kalau buat bermaksiat. Jangan gunakan mata melihat benda-benda yang haram. Gunakan telinga, guna haram. Gunakan lidah ni haram. Gunakan apa lagi? Perut makan haram. Tangan ambil guna haram. Kaki berjalan ke tempat haram. Perut makan guna haram. Kemaluan untuk benda-benda yang zina dan sebagainya. Jadi orang yang menyalahgunakan mata, telinga, lidah dan lain ni, itu dipanggil orang tu khianat. Pasal dia tidak melaksanakan amanah Allah. Allah memberi amanah kita jaga ni. Sebaliknya kita bukan jaga, kita gunakan tempat yang dilarang oleh Tuhan. Mana seolah kita minta tolong dari Allah Ta'ala, anggota ni untuk buat maksiat. Alangkah teruk. Berapa ramai agak orang yang salah guna mata telinga ni? Ramai tak? Agak ramai orang kan? Agak lah. Bayangkanlah. Dan orang yang salah bunuh anggota badan ini dia semua akan mati. Jadi kata Salman ini, janganlah kau mati dalam keadaan tajir atau khain. Nampak kan? Itu baru cerita anggota, banyak lah itu. Lalu kita harus sekasar. Lepas tu pula harta yang kita miliki. Ini bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Bila milik Allah Ta'ala, apa yang disebut kita laksanakan. Jadi kalau kita gagal mengeluarkan zakat, gagal bersedekah, gagal dalam hal harta tadi, sedangkan itu adalah hak betul Allah Ta'ala, mana kita telah telah menyalahi amanah yang Allah Ta'ala beri kita tadi. Itu peniaga tadi pula, dia tak amanah kan? Tapi kalau berdasarkan ini, tak ada orang yang tak mengkhianati ini amanah Allah Ta'ala kan? Kita pun kita tanya lagi kita. Yalah. Jadi ini bila khianat tu apa hukumnya? Munafik ya? Bila khianat hukumnya munafik. Yang kita baca-baca dalam itu bohong dengan sesama manusia. Munafik. Ini kalau dengan Allah Ta'ala, munafik apa namanya? Bapa munafik. Bapa pembangunan munafik. Dia pembangunan dia kan.
apa pembangunan munafik. Bayangkanlah. Jadi kita pandang kita balik, apa amanah Tuhan kita? Kita ada isteri, amanah tak? Amanah. Kita ada anak, amanah. Kita biarkan jadi ada. Kita je belajar tu orang kan. Kau lah. Dan kau. Itu amanah tak? Nampak? Kita ajak je lah. Kalau dia tak nak tu dah macam mana kan. Esok kita betul lah. Dia untuk esok dia akan minta kau dah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kerana kita tak dapat membantu orang lain, walaupun isteri kita. Itulah. Tapi kalau kita ni pula termasuk yang tak orang boleh syafaat, bolehlah. Itu je lah. Tengoklah kita siapa kita kan. Jadi artinya masa kita ada umur ini, kita kena cari apa amanah Tuhan kita. Cari itu dan laksanakan amanah. Tuhan suruh kita, kita tak buat. Tuhan